Okey, terima kasih Dato' Speaker memberi saya peluang ambil bahagian dalam perbahasan usul menjunjung kasih kepada kita yang di Pertuan Agong. Antara nasihat yang dikandungi dalam Tita Diraja adalah nasihat untuk bertindak demi kepentingan negara dan rakyat. Di mana kita dinasihat elak daripada politik sempit, politik partisan dan move on untuk memantapkan prestasi parlimen, membahaskan isu-isu yang penting untuk meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat biasa. Saya harap unit pelaksanaan dalam Jabatan Perdana Menteri, ICU, akan mengambil beratlah nasihat yang di Pertuan Agong apabila mengendalikan permohonan peruntukan khas kawasan oleh ahli-ahli parlimen daripada pihak pembangkang. Dan juga saya minta menteri yang berkenaan daripada Jabatan Perdana Menteri memberitahu kami sama ada prosedur tertentu macam borang-borang kas dan siapa kita kena tujukan bila dia beri jawapan minggu depan. Tuan Yang Dipertua, dalam sistem demokrasi adalah amat penting rakyat yang mengundi ada keyakinan terhadap ketelusan sistem pilihan raya. Baru mereka boleh terima apa yang diberitahu oleh SPR selepas pilihan raya. Isu dakwat kekal telah dibahas, saya takkan sentuh itu. Tapi saya rasa satu lagi isu ialah senarai pengundi yang kita ada sekarang, di mana ada banyak nama pengundi yang tiada alamat penuh. So ini telah wujudkan persepsi ada usaha nak tipu. Mungkin tak ada apa situ, tapi ada persepsi. Jadi saya rasa sekarang SPR ini ada 4 tahun untuk kemaskinikan, untuk kerjasama dengan Jabatan Pendaftaran untuk memastikan sejauh yang boleh semua nama di situ ada alamat yang penuh. Jadi ini akan clear the doubt. Saya harap ini akan dibuat kerana ini penting. Kerana jika kita mahu rakyat kita percaya sistem pilihan raya, be clear lah, be transparent. Jadi apa sebabnya kita mesti ada 30%, 20%, tak boleh cari nama. Jadi orang itu ada dia punya raguan. Satu lagi ialah masalah di mana ada terlalu ramai orang dalam satu alamat. 20 orang pun ada, 30 orang pun ada dalam satu alamat dengan nama-nama yang berbeza. Jadi ini saya rasa pun kita kena buka ruang untuk ini dibantah dalam sistem SPR. Dalam sistem SPR ini, dalam pendaftaran pemilih 1971, Elections Registration of Electors Regulation 1971, Section 10 beri ruang untuk isu ini dibantah. Dan saya pernah pakai ini dalam tahun 99, lepas saya kalah di Sungai Siput kali pertama. Saya telah bawa isu ini ke SPR dan selepas public inquiry, pendengaran terbuka, 300 pengundi di Sungai Siput dikeluarkan, dihantar balik kepada kawasan betul mereka, digugurkan daripada senarai ini ke kawasan lain. Tetapi selepas itu, lepas kes itu di mana 300 pengundi ditukar luar, ini regulasi 10 ini diubah, di mana sekarang kita tidak boleh lagi membantah nama-nama dalam senarai induk. Kita hanya boleh membantah nama-nama yang baru dimasukkan dalam penggal itu. Diketatkan. Ya, dan lagi satu juga subsection 10 juga diubah. Ini berkaitan dengan pampasan gaji yang harus dibayar kepada seorang yang kita bantah. Katakan kita salah, dia boleh buktikan dia orang Sungai Siput. Saya sudah bantah dia. Pada masa itu saya hanya kena bayar RM50 untuk seorang saya jika saya salah. Tapi selepas bantahan yang saya buat itu, undang itu ditukar, di mana pampasan ialah RM1,000 seorang. So jadi perubahan yang dibuat di dalam subsection 10, ini menjadikan sekarang amat sukar untuk menyoal dan membersihkan senarai pengindu. Jadi saya rasa ini tak perlu. Jika tak ada niat untuk menipu, apa salahnya buka ruang, jika orang ada raguan, bagi mereka bantah. Jika mereka boleh bukti orang itu bukan di situ, kena dipindah ke tempat lain, pindahlah. Tapi saya rasa ini harus dilakukan supaya kita boleh meyakinkan rakyat senarai kita telus, transparent, betul, dan tak ada unsur tipu.
Syur terakhir saya berkenaan dengan SPR ialah bolehkah kita wujudkan satu jawatan kuasa bebas yang dianggotai oleh beberapa pihak termasuk Ketua Hakim Negara, wakil daripada Perdana Menteri, wakil Ketua Pembangkang, Presiden Jemaah Peguam. Kita boleh wujudkan itu untuk nasihat pada Yang di-Pertuan Agong komposisi SPR ini. Jawatan kuasa seperti ini wujud di beberapa negara dan kita boleh belajar macam mana mereka uruskan perkara ini. Ini akan kurangkan persepsi bahawa ini SPR ini pelantikan dia ini bersifat politik. Saya nak pindah ke isu kedua, jerubu. Ini jerubu telah bersama kita sejak 15 tahun lebih. Dan tiap tahun kita masih hadapi masalah ini. Pada fahaman saya, satu aspek yang penting dalam ini ialah ada penurunan paras air dalam tanah. Groundwater level telah diturunkan. Kerajaan Indonesia telah buat projek-projek untuk dulu kawasan itu kawasan payah, dibanjiri air. Mereka dah potong longkang-longkang besar untuk kurangkan paras air supaya untuk pakai tanah itu untuk pertanian. Masalah dia bila paras air turun terlalu banyak, itu lapisan gambut itu jadi banyak kering. Dan pada masa musim panas, dia senang bakar. Jika ini isu yang sebenarnya, apa yang harus dibuat ialah kita kena buat tadahan, blocks lah, canals, dalam semua itu irrigation canal itu, dalam drainage itu longkang-longkang besar itu, kita kena buat tadahan tempat ke tempat supaya paras air tidak dibenar turun begitu banyak. Dan mungkin kita pun perlu buat satu reservoir air di kawasan hulu untuk charge the system pada masa musim panas. Saya rasa ini cara kita kena kendalikan ini. Bukan saja kita buat firefighting semasa dia datang. So saya harap kita boleh kendalikan isu ini. Satu lagi isu, kita katakan plantation syarikat kita katakan kita tak buat open burning. Saya percaya itu. Saya rasa plantation company kita tak begitu bodoh untuk teruskan ini. Tapi isu pekebun kecil situ yang buat open burning dalam dia punya pertanian kontan, mungkin mereka buat itu. Bolehkah kita beli sisa pertanian mereka untuk pakai sebagai biomass untuk menjana electricity? We buy it from them. Don't do open burning, sell to us. Dan kita buat facility di situ, kita boleh pakai itu untuk buat baja ke, atau untuk buat untuk generator untuk menjana electricity ke. Jadi saya haraplah kita negara-negara di ASEAN, Malaysia, Singapura, Brunei, bantu Indonesia, kerana ini semua perlu air, perlu duit. Jika nak buat tadahan air, nak buat reservoir di hulu, nak beli ini barang sisa ini untuk dibakar dalam fasiliti yang terkawal, ini semua perlukan duit. But I think it's worth it. So saya harap kerajaan kita akan ambil ini serius, dan saya rasa rakyat Malaysia tak akan marah dengan kerajaan kita pakai duit dalam ini, kerana ini satu isu health yang begitu penting dan serius. Saya sekarang nak ke isu pelaksanaan gaji minima 900. Ini harus dilaksanakan di semua syarikat bulan ini, bulan Jun. Tapi sekarang SME sekarang dibagi longgaran sampai 2014 Januari. Dulu dikatakan untuk firma-firma dengan 5 pekerja ke bawah sampai Jun ni baru kena start. Tapi itu pun dibagi tempoh yang lebih lama, dan juga saiz firma juga dilonggarkan. Ada SME juga dengan 20 hingga 50 orang pekerja juga. Hampir 60% daripada pekerja di sektor swasta adalah dalam SME. Satu lagi perkara yang mengecewakan ialah pekerja migran dikecualikan sekarang. Jika itu hilang ada migran, tak perlu bayar gaji minima. Ini akan bawa kesan buruk pada pekerja tempatan. Pemuda kita yang bersaing untuk kerja yang sama sekarang akan diketepikan. Kerana lebih cheap, lebih murah untuk bos untuk dapat pekerja migran. Tak perlu bayar gaji minima. So ini bukan satu idea yang baiklah. Ini akan mengenepikan. Saya nak mengesyorkanlah beberapa langkah untuk menggalakkan syarikat SME. Kerajaan harus timbangkan. Boleh kita bagi mereka rebate cukai.
Ataupun bolehkah kerajaan membayar sebahagian daripada caruman KWSP untuk SME-SME yang laksanakan ini gaji minima. Tapi jangan tangguh-tangguh lagi lah. Laksanakan sekarang, tapi bagi bantuan dalam corak lain kepada firma-firma kecil, SME. Ya, rebate cukai dan bantuan bayar caruman SME. Tuan Di Pertua, ini jika kita menaikkan gaji, pendapatan untuk lapisan pekerja yang miskin, ini bukan saja membantu pekerja miskin itu, tapi juga membawa kelebihan, membawa faedah kepada peniaga-peniaga kecil di bandar-bandar kita, di kawasan mereka dapat pasaran lebih besar. So, ini gaji minima, program gaji minima ini akan bantu pekerja miskin dan juga akan membantu peniaga-peniaga kecil. So, it's a very good anti-poverty program. So, saya haraplah ini tidak akan dilambatkan lagi, ditangguhkan lagi, tapi dilaksanakan dengan bantuan yang saya sebut tadi. Saya rasa ada satu isu yang kita dapat pelajari daripada isu inilah. Sekarang kita Malaysia ini ada satu negara yang ada banyak perniagaan antarabangsa, ya. Dan ini telah menyekat kemampuan kita untuk membela nasib kaum pekerja kita. Sekarang kita ada dengar hujah, jika kita menaikkan gaji untuk pekerja miskin kita, tak dapat bersaing, tak dapat jual barangan kita di luar negara. Ya, so something you got to look at, you know. Kita katakan kita merdeka. Ya, kita merdeka. Tapi walaupun merdeka 50 tahun, kita tidak boleh menaikkan gaji minima kita ke RM900. Dan apa erti merdeka itu? Dan ada 3 juta pekerja di kilang-kilang SME ini. So something is wrong with our kemerdekaan. Kita bangga, tapi we are hands are tied. Saya rasa ini kita kena kaji ini. Sistem yang kita integrated dengan international system, di mana kita katakan tarif untuk kemasukan import semua mesti kosong. We have accepted that. Kita turunkan tarif. Oleh kerana tarif kita diturunkan, masalah kita di kilang kasut, kita bagi minimum wage yang tinggi, kilang kasut daripada Vietnam akan masuk market kita akan hilang market, kilang kasut kita akan tutup. So mungkin isu ini, tarif kosong, kenapa itu jadi satu keutamaan dalam polisi kita? I think you got to think about this, you know. Saya tahu orang cakap tak bagus kita cakap protectionism, tapi macam ini it really limits us. Kita tak dapat bantu orang miskin, pekerja kita miskin, oleh kerana kita tied into the zero tariff. Okay? Tak jelas. Sure. Saya setuju soal isu gaji minimum 900 ni. Tetapi kalau kita lihat, kebanyakan daripada masalah yang timbul ialah bukan kerana kerajaan tidak berani untuk implement minimum salary. Minimum salary telah diimplement oleh kerajaan, tetapi kita menerima protes daripada syarikat-syarikat yang beroperasi dalam Malaysia. Kalau kita lihat, syarikat-syarikat yang beroperasi dalam Malaysia ini, yang protes adalah local industry, not the MNC ataupun syarikat-syarikat besar. I think they have no problem untuk melaksanakan minimum salary. Tetapi untuk syarikat-syarikat yang kecil ataupun SME, kebanyakan daripada mereka ini datang melalui persatuan-persatuan perniagaan, berjumpa dengan kerajaan untuk memprotes ataupun memohon supaya ditangguhkan. Ini masalahnya. Masa masing-masing pun dah habisnya. Okey, terima kasih Titi Wangsa. Saya rasa ini satu isu dan mungkin kita kena bincang adakah cara lain di mana kita boleh bantu lapisan miskin. Satu ialah kita boleh bagi dia gaji minima yang lebih tinggi. Tapi jika kita disekat oleh sistem perdagangan ini, mungkin kita kena tengok isu subsidikan perumahan atau subsidikan dia punya pendidikan. So kemudahan asas dijadi lebih murah untuk mereka. Kita kena bincang lah, apakah caranya kita boleh transfer the wealth of the country, share dengan lapisan-lapisan miskin. Ya, boleh habiskan ya. Okey, saya gulung sekarang. Just 3 poin saja. Ini Trans-Pacific Partnership Agreement
akan disetujui pada bulan Oktober. Dan saya nak minta kerajaan lah, mungkin pada masa bincang ini dirasakan, tapi selepas habis perbincangan, tolonglah bentang di sini, bagi Parlimen bincang dulu, meneliti dia dulu, baru sign. Jangan sign dulu lepas tu bagi tahu saja. Kerana jika ini begitu baik, saya ingat yang baik sekali kita buat referendum, bagi tahu rakyat sekali, kita bincang, bagi mereka undi lah. Itu yang baik sekali jika demokratik. Tapi jika tak sampai itu juga, at least bentang di sini bagi ahli Parlimen berbahas dulu sebelum sign. Last point, saya nak minta kerajaan kaji isu graduan jururawat daripada kolej-kolej swasta. Sekarang ada beribu-ribu yang tak dapat kerja. Apakah cara kita kendalikan isu itu? Yang last ini ada satu rumah pangsa kos murah dalam taman pertama Dengkil yang dibina oleh Putrajaya Holdings lebih kurang 10 tahun dulu, yang sekarang oleh kerana pemendapan tanah ada retakan yang serius dan struktur dia tak begitu baik. Kerajaan Negeri Selangor telah kenal pasti tanah kosong kerajaan untuk membangunkan rumah-rumah teres. Mereka sekarang sedang tunggu untuk kerajaan persekutuan untuk buat projek itu. Terima kasih. Tuan Putera.